Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma altuf bina fi taysir kulli asir. Fa inna taysir kulli asir alayka yasir. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tamim bin khair. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aghnina bin ilmi wa zaina bin hilmi wa akrimna bin taqwa wa jamina bin afiyah birahmatika ya alim ya halim ya wadud ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inni astaudikum 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi fala tansani ya rabbal alamin wa nafa'a bihi bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita bersama-sama untuk sama-sama mengisi ruang waktu yang ada ni dengan kuliah maghrib. Dan saya sebagaimana biasa gunakan kitab Minhajul Abidin, tinggalan Imam Al-Ghazali. Kita mengambil barakah daripada kitab beliau. Kita masih dalam perbahasan akabah yang pertama, iaitu akabah ilmu. Imam Ghazali memuatkan 7 akabah dalam kitab Minhajul Abidin ini. Akabah itu artinya dakian ataupun bukit yang sukar didaki. Katanya Imam Ghazali, untuk kita menjadi hamba Allah yang sejati, mesti melalui perjalanan dakian 7 bukit, 7 gunung. Istilahnya akabah itu perjalanan yang amat sukar. Jadi dakian pertama, kata Imam Ghazali, ilmu. Maka kita masih dalam perbahasan mengenai ilmu. Dakian pertama, menempuh perjalanan yang amat jauh, iaitu bertemu dengan Allah. Maksudnya membenarkan kita sebagai hamba Allah. Kata Imam Ghazali, tanpa dakian ini maka tak membenarkan kita ataupun tak melayakkan kita menjadi hamba yang sejati. Maka ilmu mesti ditempuh, mesti ada, nak membenarkan menjadi hamba Allah. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala, maka sesungguhnya orang yang beramal tanpa ilmu kemungkinan melakukan perkara yang merosakkan amalan-amalannya lebih banyak daripada perkara yang boleh memperbaikinya. Dia tak confirm, tapi kata kemungkinan besar. Pada adatnya memanglah tanpa ilmu beramal susah. Apa pun bidang, kan? Hal dunia pun, masak nasi pun, tanpa ilmu tak jadi. Jadi dalam amal ibadah, kata Imam Ghazali, mungkin lebih banyak merosak. Amalan tu jadi rosak. Produk, kan, tanpa ilmu, hasilnya tengok zahir pun dah nampak dah. Tengok zahir pun tanpa ilmu, orang yang buat bukan orang yang ada ilmu. Tengok zahir dah tahu dah. Dengan mata pun tengok.
Tapi yang melihat tu ahli ilmu lah. Ahli dalam bidang sesuatu. Dan lagi telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ilmu, innahu yulhamuhu as-su'ada wa yuhramuhu al-asqiya. Bermaksud bahawasanya ilmu itu diilhamkan kepada orang yang bahagia. Dalam suratan Amal ni orang yang bahagia, syuhada. Pilihan dah. Ini ilmu. Diharamkan pemberian ilmu itu kepada orang yang celaka. Rasulullah kata, ilmu ni Allah. Ilmu ni sifat Allah. Ilmu ni nur. Suatu yang amat mulia. Maka hanya diberikan kepada orang yang bahagia, dipilih oleh Allah. Orang celaka tak dapat ilmu. Mudah-mudahan kita dipilih kan? Jadi ahli ilmu, orang yang bahagia. Al-ilmu nur, wa nur la yuhda lil asi. Ilmu itu cahaya, nur, petunjuk, hanya diberikan kepada orang yang bahagia. Dia tak akan hinggap ilmu itu kepada orang yang buat maksiat. Suci, maka hanya duduk di hati yang suci, hati yang bersih. Hati yang kotor diharamkan. Mana mungkin. Sebab itu hati kena jaga. Hati mesti dibersihkan. Dan makna hadis ini, wal ilmu indallah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ghazali, maksudnya ilmu ni daripada sisi Allah. Salah satu dari dua kecelakaan bagi orang yang beramal tanpa ilmu adalah merupakan orang yang bebal, yang tidak belajar ilmu. Jadi kalau orang yang tak berilmu, celaka dah tu. Kalau orang tak mau menuntut ilmu, orang ni bebal, kata Imam Ghazali. Tak mau menuntut ilmu tu bebal. Kemudian dia akan merasa sengsara dan penat. Orang tak ada ilmu, dia penat. Penat pada ibadah. Jadi susah. Ibadah jadi susah, penat. Dia rasa payah. Hakikatnya memang macam tu. Tanpa ilmu jadi payah. Bila ada ilmu jadi mudah. Dalam keadaan terumbang-ambing, tanpa hala dan tanpa pedoman ilmu, beramal tanpa panduan ilmu, dibawa oleh arus nafsu, ikut apa nak bawa, tak ada pedoman, maka akibatnya tiada baginya habuan pahala. Ganjaran pahala yang banyak tak ada. Buat dengan tak betul, bancu apa, teh tarik pun, toke ke tak boleh ni. Bayar gaji murah, roti canai tak jadi. Dalam hal dunia pun merosak ada lagi. Rosak restoran aku dengan sebab kamu, katanya. Itu toke. Tiada baginya habuan pahala daripada amalan-amalannya itu, melainkan kepenatan sahaja. Penat lelah. Lagi rasa berat. Dia akan automatik jadi berat. Semua tak betul. Dan kami memohon perlindungan dengan Allah daripada ilmu dan amal yang tiada memberi manfaat. Na'udzubillah lah. Kalau orang tak berilmu, katanya, na'udzubillah, jangan kita menjadi orang yang tak berilmu. Beramal tapi tanpa ilmu. Amalan tu tak jadi.
Automatik amal pun tak jadi. Tak ada ilmu. Ilmu dah tak ada. Buat amalan. Amalan tu tak diiktiraf. Oleh kerana itu, para ulama yang zahid lagi beramal dengan ilmunya, radhiyallahu anhum, telah memberi perhatian besar terhadap ilmu. Ulama-ulama yang hebat-hebat, mereka ni memberi perhatian berat terhadap ilmu, sebagaimana perhatian khas, tumpu betul, fokus betul, kan, cebur diri betul sebelum beramal. Tak ada ulama, kan, tak ada orang yang beramal di kalangan ulama tanpa bersungguh-sungguh ambil perhatian terhadap ilmu. Mesti. Sedangkan di kalangan orang-orang awam, orang-orang ramai, mereka mengabaikan hal ini. Ilmu diabaikan. Kita perhatilah hari ini. Berapa ramai orang yang beramal ibadah. Kan? Hari Jumaat ramai beramal. Tapi yang menuntut ilmu ini je lah. Berapa persen? Tak muat surau ni, masjid. Kalau Lembah Kelang, kan? Hampir tak muat. Tapi pengajian, itu susah tu. Tak ambil berat tentang ilmu. Mereka mengabaikan hal ini, yakni ilmu. Kerana sesungguhnya perkisaran urusan peribadatan dan tunjang bagi ibadah, teras bagi ibadah, dan khidmat taat kepada Allah, Tuhan sekalian alam itu, adalah ditegakkan di atas ilmu. Tiangnya ilmu. Ibadat ni sebut apa pun, kan? Taat ini sebut apa pun ketaatan, mesti dengan ilmu. Tiba-tiba diabaikan. Dan begitulah juga pandangan para cendekiawan yang mempunyai mata hati. Punya ainul basirah. Mata hati. Ini mata zahir. Yang di kepala kita ni mata zahir. Yang di dada ini adalah mata hati. Yang menerima ilmu. Innama, dia kata dalam Al-Quran tu, sesungguhnya, dia kata yang buta itu ialah mata hati. Mata zahir ni, kalau dia buta, belum buta yang sebenar. Belum buta yang sebenar. Tapi kalau hati buta, itu buta yang sebenar. La ta'mal absar. Innama ta'mal qulub allati fis sudur. Mata kalau dia buta, belum buta, Allah kata. Jadi tengok ada orang buta, kan? Di pasar ke, di mana-mana ada. Dalam satu kampung, satu daerah, ada lah orang buta, satu negeri. Kita tengok, oh buta dia. Allah kata, la ta'mal absar, walakin ta'mal qulub. Belum buta lagi. Orang buta mata kepala ni belum buta. Allah kata. Tapi yang sebenar-benar buta ialah bila hati itu tak dapat melihat. Walakin ta'ma, yang sebenar-benar buta, allati fis sudur, yang di dalam hati. Jadi mata kita ni sebenarnya ada dua. Mata zahir dan mata hati. Ni cendekiawan yang punya mata hati, katanya, dan pandangan ahli-ahli yang mendapat sokongan dan taufik Allah Subhanahu wa taala
mereka sangat memberi perhatian kepada menghasilkan ilmu sebelum beramal. Nah, orang punya mata hati, dia akan beri perhatian berat, besar, berkorban untuk ilmu. Tergadai masa, tak apa. Habis masa muda untuk ilmu, tak apa. Wakafkan diri untuk ilmu bertahun. Dan trust kepada umur, habis untuk ilmu, bukan saki-baki. Yang masalah kita ni memberikan untuk ilmu saki-baki. Gagal lah. Saki-baki masa untuk ilmu. Bila ada masa, tengoklah kalau ada masa, katanya. Jom, orang ajak, jom kita pergi masuk pengajian. Tengoklah nanti kalau ada masa. Kalau ada masa, habislah. Orang yang mempunyai mata hati, dia akan memberikan masa yang besar terhadap ilmu. Maka apabila nyatalah bagi anda kesemua ini, kalau anda faham bahawa taat itu tidak akan terhasil bagi diri seseorang hamba dan tidak akan selamat melainkan disertakan dengan ilmu. Ibadah, taat tak selamat. Tak selamat ibadah kita. Kan? Kalau tidak disertai dengan ilmu. Justru itu sudah pasti wajib mendahulukan ilmu pada melaksanakan urusan ibadah. Sebab itu dia muatkan ni ilmu dulu. Imam Ghazali kata, tak boleh. Tak ada pilihan lain nak menuju kepada Allah, nak membenarkan kita ni berperanan sebagai hamba Allah, mesti dengan ilmu. Letakkan 7 syarat nak menghampir diri kepada Allah sampai menghadap Allah, maka nombor satunya ilmu. Dan adapun perkara yang kedua yang mewajibkan anda mendahulukan ilmu daripada ibadah, kerana sesungguhnya ilmu yang bermanfaat itu akan membuahkan rasa takut dan rasa haibat kepada Allah. Jadi katanya dia ada dua perkara. Kenapa ilmu diutamakan? Satu dia kata untuk mengesahkan ibadah. Jadi membetulkan ibadah ikut rukun dan syaratnya. Yang kedua ni katanya, kerana dia kata ilmu itu membuahkan rasa takut. Ini. Dan membuahkan haibah. Rasa takjub, kagum, mengagungkan Allah. Kalau tak ada ilmu, tak ada apa, tak takut dengan Allah. Yang berani buat maksiat tu sebab tak kenal Allah, tak ada ilmu. Hidup di alam ni sama macam haiwan hidup, tak ada rasa takut. Orang-orang yang jahil, yang tak kenal Allah, tak mempunyai ilmu, tak akan ada rasa takut. Berani dengan Allah. Berani melakukan larangan-larangan Allah. Tak kenal Allah. Firman Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Surah Al-Fatir ayat 28. Bermaksud sesungguhnya yang takut kepada Allah dari kalangan hamba ialah para ulama. Kita ni hamba Allah. Tapi ramai hamba yang tak takut kepada Allah. Siapa yang takut? Allah sendiri yang memberitahu. Allah kata yang takut di kalangan hamba Allah ni, hamba aku ni, yakni ulama. Betul lah. Dia yang mengenal Allah. Dia ada ilmu. Dia kenal Allah melalui ilmu. Dia namanya ilmu ma'rifah. Oleh yang demikian, siapa tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala,
dengan sebenar-benar makrifah, nescaya dia tidak merasa hebat terhadapnya. Dia tak ada rasa kehebatan terhadap Allah. Bukan lagi rasa tak hebat, rasa Allah tak ada. Tak ada Tuhan. Tu cari Tuhan selain Allah tu. Tengok matahari, ini kok Tuhan. Sebab itu ada yang menyembah matahari. Tengok ada perkara-perkara yang pelik-pelik, kan? Kuasa-kuasa gaib, jin, hantu syaitan. Ini kok Tuhan ni. Tertipu. Jadi tidak merasa hebat terhadapnya. Tengok alam ni tak ada apa. Tak nampak kebesaran, kehebatan Allah. Sebab ilmu tak ada. Dan juga tidak akan mengagungkan dengan sebenar-benar pengagungan, penghormatan, takzim. Orang tak ada ilmu, dia tak mampu untuk nak mengagungkan Allah. Ini Imam Ghazali bagi tahu. Ini realiti. Tak dapat. Nak berdiri sembahyang yang sebenar, mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar, gagal. Sama ada di sudut praktikal ataupun teorinya. Ya, zahir dan batinnya. Zahir dia tak betul. Berdiri sembahyang pun tak betul. Angkat tangan takbir pun tak betul. Sebutan takbir Allahu Akbar pun tak betul. Berat. Fatihah pun tak betul. Rukuk tak betul. Sujud tak betul. Semua tak betul. Macam mana ta'zim kepada Allah tu? Tak zahir. Tak berlaku. Ilmu tak ada. Bukan senang. Kalau tak belajar, sikit je bendanya. Boleh dikenal. Confirm boleh dikenal. Tengok sekilas saja. Orang tua kata, sekilas air di sekilas ikan di air. Tahu jantan betinanya. Betul. Bunyi tu. Bunyi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Angkat tangan pun tak betul. Kaki tak betul. Kan? Tulang belakang tak betul. Leher dia tak betul. Dada tak betul. Dalam berdiri tu dah tahu dah. Sebab sembahyang itu pengagungan terhadap Allah. Sebab tak belajar. Macam mana nak belajar? Tak datang surau. Tak masuk kelas. Maka dengan ilmu juga dia akan mengenalnya. Dengan ilmu lah kenal Allah. Ilmu tu kenal lah. Kenal tu ilmu lah. Orang tengok matahari. Ada yang tak kenal matahari tu. Tak mesti dia faham matahari tu. Walaupun depan mata tengok. Matahari lah. Tak connect berhubung dengan pencipta matahari itu. Zaman kita kanak-kanak gitulah. Begitulah orang yang tak ada ilmu, kalau sampai ketua pun yang tak beriman dengan Allah tu, tengok matahari, tak ada rasa apa. Wahal besarnya matahari itu. Usahakan matahari yang dekat dengan kita, diri kita ni pun. Tengok diri sendiri itu tak nampak kebesaran Allah. Kan? Tengok dalam diri, tengok di luar diri, tengok alam ni tak membawa kenal. Artinya tak kenal. Boleh jadi gitu memang. Jadi tak kenal. Hakikat matahari tak kenal. Hakikat bulan, hakikat bintang, hujan, panas, sejuk, tanah, mata, kepala. Pandang diri, apa pun yang dipandang, tak nampak Allah. Ilmu tak ada. Mata hati tak ada. Bahaya. Wahal semua tu ibadah besar.
Kan? Itu penyaksian musyahadah. Semua itu tanda. Ya, yang membawa kenal dia. Ta'zimlah. Siapa dia boleh buat matahari? Kan? Siapa boleh buat bintang, langit, bumi ni, tanah yang menumbuhkan, laut yang mengeluarkan hasil. Orang berapa ramai jadi nelayan. Tak nampak Allah, dia nampak ikan je lah. Ikan-ikan lah. Hanya nampak ikan bilis. Oh, ini ikan bilis. Dan kita makan nasi lemak hari-hari. Mana ikan bilis? Cari ikan bilis. Kepala bilis je ada. Nasi lemak. Ikan bilis mahal. Dia ambil ikan bilis tu sikit. Berniaga kan? Ilmu tak ada. Kedekut. Berniaga. Walhal berniaga itu pun dalam kepompong ilmu. Berniaga. At-tajir al-amin ma'al kiramil bararah. Ma'as siddiqin. Ma'an nabiyyin. Wasyuhada. Wassalihin. Nabi kata, peniaga yang jujur, kan, duduk sekali dengan aku. Nabi kata. Tak perlu nak jadi ustaz. Kan? Dapat ilmu sekadar ilmu fardu ain je. Berniaga. Jual pasar malam kan, jual nasi lemak pagi kan, tapi tajir al-amin. Nabi kata, peniaga yang jujur. Oh, boleh duduk sekali dengan Nabi di syurga. Nabi punya pangkat di syurga paling tinggi. Peniaga pun boleh duduk sekali dengan Nabi. Naik syurga yang paling atas. Tapi jujur. Ini kedekut. Ya Allah, tak munasabah. Walaupun harga RM1.50. RM1.50, ya Allah. Orang kata SIM card, telur SIM card. Ni orang yang tak ada ilmu ni. Kecil. Sebiji telur tu 30 bungkus tak habis. Jadi RM30. Cuba goreng telur. Berapa besar? Kan? Nipis. Macam mana nak jadi tajir al-amin? Ada unsur-unsur gharar. Ini kuih raya baru ni. Yang beli kuih raya. Kan? Satu balang. Tengok balangnya dari jauh, tengok zahirnya dalam, tinggi. Tapi bila kita tengok cek di dalam, tohor. Rupanya dia punya dasar tu bukan sama dengan lantai. Kita letak balang tu, dia naik. Naik seinci. Raya baru ni. Ini bukan ajaran Islam. Ini namanya gharar. Zahir kita tengok, kita tertipu. Maknanya ada unsur penipuan. Orang Melayu. Orang Islam. Ilmu tak ada. Dia ingat ini kebijaksanaan. Itu bukan bijak. Itu bukan ilmu. Itu jahil. Tak jujur. Jujur itu ilmu. Macam mana nak barakah? Tak ada keberkatan. Dalam syurga tak boleh masuk. Kan? Orang yang berniaga macam ni. Tak boleh masuk syurga. Tak boleh masuk. Jual buah. Kan? Buah. Penuh bakul. Rupanya ada bakul besar, lepas tu bakul kecil sikit, masuk, terbalikkan, susun buah atasnya. Oh, banyaknya buah. Murahnya buah. RM5. Tengok, rupanya atasnya. Gharar namanya. Tipu lagi, tipu daya. Itu bukan Islam. Islam tak ajar macam tu. Satu ketika saya tengok, wah, harga rambutan kan. Kita beli RM10. RM10 sekilo. Tengok dari jauh, kita pandu kereta. Tengok, 1 kilo RM5. Besar tulis. Cepat tekan brek saya. Cet. 2 kilo. Biasanya kita beli sekilo RM10. Ni 2 kilo. Kan? RM10 ni 2 kilo. Sebab dia tulis 1 kilo RM5. Hulur dia RM10. Dia kata, cik, RM20 2 kilo.
Tengok betul-betul katanya. Kita tengok, oh rupanya 1/2 kilo. Per 2-nya itu kecil. Rupanya 1/2 kilo. Oh, kita pun kalau malu, tak apalah. Keluar balik, tambah lagi duit. 20 ring, 20 ringgit. Menang dia. Berjaya dia. Cerdik kah? Memang cerdik pada dunia. Tapi pada Islam, tak berilmu. Bacalah kitab-kitab fiqh. Tak lulus. Tak boleh. Itu bab berniaga. Semua bab lah. Kadang-kadang nampak macam cerdik. Tapi sebenarnya jahil. Jadi, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Jadi, tak mengenal Allah. Alam ni tak membawa dia kenal Allah. Maka dengan ilmu juga dia akan mengenal Allah, mengagungkannya dan merasa takut terhadapnya, mengagungkan Allah. Sanggup tinggal perniagaan, tinggal apapun untuk nak mengagungkan Allah. Tinggal tidur, kurangkan tidur. Berlapar sebab mengagungkan Allah dengan ilmu. Justru itu jadilah ilmu itu akan membuahkan sekalian taat. Bila ada ilmu, maka membuahkan taat. Kenal malu aku dengan Allah. Dia bagi matahari untuk kita. Dan dia bagi bumi untuk kita. Dia bagi tubuh badan untuk kita. Dia bagi roh untuk kita. Dia bagi penglihatan, pendengaran. Sebut apa pun milik Allah. Kenal Allah tu. Maka, tak sanggup nak putus hubungan dengannya. Mesti menjalin hubungan dengannya. Taatlah. Merasa malulah. Malu. Kalau tak sembah Allah, tak mengagungkan Allah, malu. Setiap saat bernapas, milik Allah. Setiap saat ada roh di badan ni, hidup ni, nikmat daripada Allah. Malu menggunakan nikmat kan untuk nak lawan Allah. Tak taat kepada Allah tu jadi malu. Maka katanya membuahkan sekalian taat bila ada ilmu. Artinya ilmu makrifah tadi. Dan akan menghalangkan daripada sekalian maksiat. Takkanlah aku guna tangan aku, tenaga aku, umur yang Allah bagi kepada aku ni untuk lawan Allah. Maksiat kepada Allah. Malu dengan taufik Allah. Ini semua dengan taufik Allah. Kalau dapat taufik, nampak ni semua ni. Tak dapat taufik, tak nampak. Jauh. Walhal nikmat Allah tak putus. Punya kasih sayang Allah tu. Masih dihidupkan Allah lagi. Masih melihat lagi. Masih bernafas lagi. Masih bertenaga lagi. Tak demam tu. Buat maksiat tu tak demam. Punya kasih sayang Allah. Peluang diberikan Allah lagi. Dan ketahuilah tiada di sebalik dua perkara ini, yakni mengerjakan taat dan menjauhkan maksiat, yang menjadi tujuan bagi seorang hamba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata tiada di sebalik dua ini. Maksudnya tak ada lain. Hanya dua perkara ini saja yang menjadikan kita ni menjadikan taat dan menjauhkan maksiat. Itu adalah taufik nikmat Allah. Maka oleh itu awal sesuatu yakni tindakan anda, permulaan tindakan kita, anda wajib berilmu. Langkah nombor 1, wajib berilmu. Terlebih dahulu. Wahai orang yang menjalani jalan akhirat. Kita ni menjalani jalan akhirat. Menuju ke akhirat. Tak ada pilihan. Wajib berilmu. Semoga Allah menunjukkan anda. Amin.
Allah jua pemberi taufik dengan kurnia dan rahmatnya. Dia kembali kepada Allah. Ni kitab ni dia mengajar kita. Allah juga yang memberi taufik. Kalau ada taufik, mudah. Berilmu lah. Sebagaimana tadi kita ni, melangkah kaki ke masjid ni, taufik tu, rahmat Allah tu. Barangkali anda berkata, sesungguhnya telah datang khabar daripada sahibus syar'i, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawatullah wassalamu alaihi, bahawasanya beliau telah bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kamu sampai tak khabar, maknanya sabda Nabi. Nabi pesan, talabul ilmi, menuntut ilmu, faridatun, fardu, ala kulli muslimin, tiap-tiap muslim. Wajib. Bermaksud menuntut ilmu itu fardu di atas setiap muslim. Maka anda terus bertanya, apakah dia ilmu yang menuntutnya menjadi suatu kefarduan dan suatu kemestian? Apa dia? Dan sejauh manakah batas ilmu yang mesti dihasilkan oleh seseorang hamba dalam urusan ibadah? Ketahuilah bahwasanya ilmu-ilmu yang menuntutnya menjadi kefarduan, pada kesimpulannya ada 3 ilmu. Imam Ghazali beritahu ada 3 ilmu. 1, ilmu tauhid, iaitu ilmu usuluddin. 1, ilmu makrifah lah, kenal Allah. 2, ilmu sirri, iaitu ilmu tasawuf, yang saya maksudkan dengannya sebagai ilmu yang membicarakan berkaitan dengan hati. Ni kitab ni membicarakan tentang hati lah, dan pekerjaan-pekerjaan yang tersembunyi di dalam hati. Ni kitab ni lah, dia menjurus tentang tu, mengenal hati ni. 3, ilmu syar'iyah, iaitu ilmu fiqh. 3 je. 3 ilmu ni wajib. Orang kata ilmu tauhid, ilmu tasawuf ataupun bab hati, mengenal hati, dan ilmu syariah, ilmu fiqh. Tadi macam berniaga tu, ilmu apa? Ilmu fiqh. Mendirikan sembahyang, fiqh lah. Sah batal syarat, macam mana. Adapun batas yang wajib daripada setiap ilmu tadi, sebagaimana keterangan berikut. Macam mana batas dia? Bingkainya. Fardu yang ditentukan daripada ilmu tauhid itu ialah sekadar apa yang anda dapat mengetahui dengannya tentang usuluddin, mengenai ketuhanan, kenabian, hal Allah, hal Nabi, dan perkara-perkara sam'iyat yang didengar. Perkhabaran daripada kalamullah dan kalam Rasulnya seperti malaikat, dan perkara yang berkaitan dengan ilmu akhirat. Itu adalah ilmu tauhid. Masuk waktu dah. 5 minit lagi. Jadi dia kata, ilmu tauhid dia ada had. Ada had orang awam, maknanya ini yang namanya ilmu fardu ain. Tak dapat tidak, mesti ada asas ni. Basic. Jangan sampai basic tak ada. Dalam ilmu tauhid. Mana? Kenal Allah. Tentang Tuhan, tentang Nabi, tentang perkara sam'iyat. Maknanya perkhabaran tentang kalamullah. Al-Quran. Dan kalam Rasul. Sudah dibahagi bagian. Ulama dah susun dah ilmu tu. Ulama susun dah. Mengenai ketuhanan, anda wajib mengetahui bahawa anda mempunyai satu Tuhan. Mengesahkan Allah. Wajib. Yang maha berkuasa. Kena etikad, dialah maha berkuasa. Yang maha berkehendak. Dia punya kehendak. Apa saja berlaku ni. Yang maha hidup. Mana mungkin mati. Yang maha berkata-kata. Mana mungkin tak ada arahan, tak ada larangan. Berkata-kata dah tu. Yang maha mendengar. Tahu. Dia dengar. Yang maha melihat. Menyaksikan kita.
yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Mana mungkin dua? Kalau dua tanda lemah. Kalau alam ni yang buatnya dua Tuhan, lemah. Sebab besar alam ni, kena kongsilah, kena dua, lemahlah, tanda lemah. Buat satu makhluk yang paling kecil. Apa dia? Virus. Kan? Kecil. Virus paling kecil pun Tuhan buat, dua Tuhan buat. Lagi lemah. Dia kata kepala Tuhan A buat, ekor Tuhan B. Jadi tak jadi Tuhan, tak layak. Tuhan yang buat kepala, dia tak buat ekor. Lemah. Dia hanya mampu buat kepala. Ada makhluk yang dia tak buat, tak layak jadi Tuhan kalau ada dua Tuhan. Wajib esa Tuhan itu. Tiada sekutu baginya. Besarlah perbahasannya itu dalam ilmu usuluddin, ilmu tauhid. Ini dia menjurus tentang ilmu hati. Dia ringkaskan ilmu yang wajib dipelajari katanya. Yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Allah ni bersifat dengan sifat kesempurnaan. Tengoklah alam ni. Maha hebat, maha tepat. Menggambarkan gagahnya Allah. Buat langit, buat bumi, besarnya alam ni. Susahnya nak urus laut tu. Kalau diurus oleh manusia, karam kita. Tapi diurus oleh Allah, dia pasang tak lebih, dia surut tak lebih. Agak lama tak hujan. Kan? Urus semua ni. Maha sempurnanya Allah. Yang maha suci daripada kekurangan, mustahil bersifat kurang, dan kebinasaan, mustahil binasa. Serta yang maha suci daripada segala perkara yang menunjukkan kebaharuan. Mana mungkin baru? Allah ni ada masa, ada permulaan. Tak mungkin. Kerana Allah itu satu-satunya yang bersifat dengan qidam. Jangan tanyalah Allah bila. Sebab bila ni, semalam, hari ni, esok, itu makhluk. Sedetik, 2 detik, sejam, seminit, sesaat, itu makhluk. Allah tak berkait dengan makhluk. Dia bukan makhluk. Yang maha suci ia daripada segala sifat makhluk yang baru. Makhluk baru. Alam ni baru. Jadi Allah jangan tanya. Ya? Allah tak berjihad. Atas, bawah, kiri, kanan, rendah, tinggi, besar, kecil, itu makhluk. Allah, ya, maha suci Allah daripada bersifat makhluk. Dah masuk dah. Lepas 3 saat, 2 saat, habis waktu. Wallahu alam. Kan? Saya sekadar itulah dulu pertemuan kita, mudah-mudahan ada barakahnya. Kita dapat barakah kitab ni. Dan barakah pengarang kitab ni Imam Al-Ghazali. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.